Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dan untuk 30 minit ini kita akan memberi fokus kepada pasca rombakan kabinet yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam dan juga Majlis Angkat Sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong juga berlangsung semalam. Tapi hari ini apa yang menariknya adalah mesyuarat kabinet pertama pasca rombakan berlangsung di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat tersebut dan rakan saya Umar-Vati Ramaya berada di Putrajaya untuk mengikuti rapat mesyuarat tersebut dan terutamanya pasca mesyuarat, dan ada beberapa program-program yang melibatkan anggota kabinet, melibatkan beberapa kementerian agak sibuk juga di Putrajaya hari ini. Mungkin Umar-Vati boleh kongsikan perkembangan terkini langsung dari Putrajaya, Umar. Terima kasih Haris di studio. Dan ketika ini saya berlintas langsung dari Putrajaya dan ketika ini sedang berlangsung mesyuarat kabinet yang pertama selepas rombakan, melibatkan beberapa kementerian penting dengan 4 kementerian baru diwujudkan seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Dan rombakan kabinet ini menyaksikan pertambahan bilangan jemaah menteri, pengguguran seorang menteri, penampilan tokoh korporat dan akademik sebagai muka baru selain kemunculan ataupun comeback 5 menteri baru. 5 bekas menteri, dan meskipun ini menjadikan hari yang penting dalam lembaran sejarah kerajaan perpaduan dalam tempoh setahun, namun rombakan ini bukan sesuatu yang baru. Sebaliknya sudah pun disebut-sebut sebelum pilihan raya negeri pada Julai tahun ini, dan dengan berbaki 4 tahun sebelum penggal ini berakhir, gandingan muka lama dan baru dibawa masuk dalam kementerian di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar, dan kita harapkan rombakan baru ini akan kekal sehingga tamat 4 tahun lagi. Pun begitu, dalam politik apa-apa kemungkinan adalah boleh berlaku. Politik di mana ia tidak kekal dan sebarang kemungkinan boleh berlaku pada bila-bila masa. Dan hari ini selain 5 kementerian, 5 menteri yang membuat comeback dan Kementerian Kewangan 2, tentunya tumpuan akan terarah kepada 4 kementerian baru, iaitu Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Kalau saya boleh kongsikan setakat ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Aman dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ramanan Ramakrishnan sudah pun mengimbas kad perakam waktu ataupun clock in di kementerian masing-masing pagi tadi. Dan menerusi jemputan yang diedarkan kepada media, akan turut memulakan tugas adalah Menteri Perladangan, Komuniti Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan timbalannya Datuk Chang Fong Ching, di mana dijadualkan memasuki pejabat pada pukul 12.30 hari ini. Dan ini diikuti oleh Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusof Abdal yang dijadualkan akan clock in pada pukul 1.30 petang hari ini. Dan saya juga difahamkan satu sidang media akan diadakan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pada pukul 2.30 petang ini di kementerian beliau di Putrajaya hari ini. Dan apa yang saya boleh jangkakan, mungkin beliau akan perincikan bidang tugas di antara Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital yang telah dipecahkan portfolionya. Dan selain itu, sebagai jurucakap kerajaan perpaduan juga, Fahmi Fadzil mungkin akan memperincikan beberapa bidang tugas kementerian baru seperti Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Dan apa-apa pun saya akan kongsikan dalam buletin-buletin yang akan datang, Harid. Dan saya kira itu saja perkongsian saya dari Putrajaya pada jam ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih, Harid. Okey, baik. Terima kasih Umar-Vati yang membawakan perkembangan dari Putrajaya. Sudah tentu kami di Astro Awani akan terus membawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa, terutamanya sidang-sidang media, bukan sahaja cerita berkenaan dengan clock in, tetapi juga yang penting adalah apa fokus dan juga tumpuan kabinet baru yang baru dibentuk ini. Terima kasih Umar-Vati sekali lagi dan kita akan terus bersiaran dari semasa ke semasa. Okey, untuk waktu ini kita akan meneruskan perbincangan dan juga meneliti melihat kepada
isu berkait dengan rombakan kabinet ini. Sudah tentu kita nak memberi fokus terutamanya berkenaan dengan dari segi komitmen untuk memacu ekonomi baharu, kerana dalam pembentukan dan juga pecahan seperti Umar sebutkan tadi, Kementerian Ekonomi dan Digital. Digital itu nampaknya lebih tertumpu kepada pembangunan ekonomi digital, ekosistem digital dan sebagainya. Tetapi pada masa sama juga kita lihat NRECC, NREC juga yang dipecahkan dua, memfokuskan kepada new and green economy. Kalau kita lihat seperti usaha untuk pembangunan hidrogen, carbon capture dan banyak lagi. Ini sekaligus meletakkan bahawa wujudnya political will dalam pembentukan reformasi ekonomi yang sedang dilakukan oleh kerajaan. Baik, bersama dengan saya menerusi Google Meet, Dr. Mat Syukri Shoaib, penganalisis dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa dari Universiti Utara Malaysia. Bersama dengan saya, Doktor, pertama sekali lah, mungkin agak klise soalan ini, reaksi awal kepada rombakan yang berlaku selepas setahun pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, bagaimana pandangan doktor dan dari segi intensitinya? Adakah ianya sudah dijangka jumlahnya sebegitu ataupun sepatutnya lebih ramai lagi akan ada pertukaran? Pandangan doktor. Ya, terima kasih Haris. Terima kasih Esrawani. Ya, kita melihat bahawa ini adalah satu usaha untuk memantapkan lagi pengurusan. Kita melihat bahawa selalu saya sebutkan iaitu pemantapan kerajaan melalui urus tadbir eksekutif dan juga birokrat itu perlu bersama-sama kerana rombakan kabinet ni penting untuk memacu dasar. Kalau kita lihat percubaan pertama yang dibuat apabila selepas saja pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka perimbangan yang paling kita perlu lihat juga ialah soal keyakinan dan perimbangan perwakilan gabungan parti-parti politik dalam kerajaan. Saya fikir ini agak sukar untuk dilakukan tetapi disebabkan oleh konsensus yang dipunyai oleh semua gabungan parti dalam bentuk yang kita katakan sekretariat perpaduan ataupun kabinet perpaduan itu, maka antara Sabah, Sarawak dan di Semenanjung antara PH dan juga Barisan Nasional itu jadi 4 gabungan besar ini untuk dibentuk kabinet, dan prestasi keempat-empat gabungan parti politik ini juga adalah akan dipaparkan mengenai ketokohan mereka yang berada dalam kabinet itu sendiri. Jadi kita mengharapkan bahawa apabila kita melihat bahawa perubahan kabinet ini berlaku, ia bukan saja perubahan dari segi portfolio, perubahan pemimpin yang menerajui sesuatu kementerian itu, tetapi biarlah sikap dalam kepimpinan itu dapat membawa satu dimensi baru dalam pertumbuhan dan pembangunan Malaysia untuk masa depan dan juga masa kini lah, menangani isu-isu semasa, dan juga pada masa sama memberikan ruang untuk melihat sebuah kepimpinan yang diyakini oleh masyarakat dalam negara dan juga sektor di luar sana yang boleh memperkembangkan pembangunan dari sudut ekonomi, peluang kerja dan juga potensi masa depan Malaysia itu sendiri. Ini rombakan kabinet yang bukan hanya bersifat perubahan struktur, format pentadbiran kementerian, tetapi ia juga melambangkan bahawa prestasi gabungan parti-parti yang membentuk sekretariat perpaduan itu dapat membuktikan sesuatu yang positif kepada rakyat untuk dinilai sebenarnya. Ya, Doktor, kalau kita telitikan dalam kabinet baharu ini juga satu lantikan, maksudnya ada 2 lantikan baharu teknokrat. Pertamanya dari Datuk Seri Amir Hamzah, bekas CEO KWSP, dan juga melihat kepada Dr. Azizan Zulkifli juga, Dr. Zulkifli juga melihat bahawa 2 individu sosok yang cukup penting ini juga dimasukkan. Bagaimana pandangan doktor melihat kepada gabungan, iaitu mendapatkan keseimbangan politician, muka lama dan juga muka baru? Kalau kita lihat Dr. Zul kembali ke KKM, beberapa individu-individu lain, M. Kula dan sebagainya, Dr. Nuraini Ahmad,
dan juga muka-muka baru juga dinaikkan seperti Steven Sim, daripada Timbalan Menteri naik jadi Menteri Penuh, dan kemudian juga teknokrat seperti disebutkan tadi. Bagaimana keseimbangan itu dan juga pentingnya membawa masuk teknokrat dalam membawa dimensi yang mungkin sedikit berbeza dari segi pentadbiran kerajaan sebelum-sebelum ini. Kalau kita lihat Tengku Zafrul juga pernah ada masuk sebagai teknokrat, Idris Jalla dan sebagainya. Pandangan doktor? Ya. Yalah, kalau kita harapkan orang politik saja, mereka ni bila contohnya pernah jadi CEO syarikat, pernah terlibat dengan berbagai aktiviti korporat sebagainya, bila mereka masuk dalam parti politik, ya, dan kemudian menjadi calon pilihan raya, kemudian menjadi menteri apabila nasib mereka itu baik, dan juga bila mereka sudah mungkin lupa sebenarnya apa yang mereka sedang dulu pengalaman pekerjaan mereka sebagai, bila masuk dalam politik maka mereka beraktualisasi sebagai orang politik, ya. Jadi itu yang berlaku. Jadi perlu ada orang yang fresh untuk masuk dan membantu memberikan pandangan daripada pihak korporat ataupun daripada rakyat itu sendiri, ya, apa pandangan di sektor-sektor tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam kabinet hari ini, kita ada contohnya yang alumni korporat lah, Tengku Zafrul. Tengku Zafrul dulu bila dilantik jadi menteri, kemudian terlibat dalam pilihan raya dan sebagainya, kemudian sekarang ini jadi senator dan juga kekal dalam kabinet. Itu juga membawa perspektif, ya, kalau kita lihat mewakili Barisan Nasional. Tetapi apabila ada tambahan baru, iaitu apabila Datuk Amir Hamzah ni anak kepada bekas pengerusi dan juga presiden Petronas dulu, Tun Azizan, kita lihat bahawa dia akan membawa kita harapkanlah membawa suatu pandangan yang jujur mengenai dunia ekonomi semasa dan apa pembaharuan-pembaharuan dibuat, ya. Pengalaman beliau berada dalam KWSP, ya, sampai kita lihat cecah 1.1 trilion, saving dalam KWSP itu dalam bentuk aset dan sebagainya. Kalau kita lihat pula pelibatan beliau dulu pernah dalam TNB, ya, TNB pernah dalam Shell juga, MISC, ya, dalam Equinas melalui anak syarikat Equinas itu sendiri. Jadi pengalaman-pengalaman ni sebenarnya boleh dijadikan satu perspektif dalam kabinet. Jadi kita harap menteri-menteri ini macam menteri yang datang daripada sektor ni, contohnya sektor korporat yang fresh ini, bila masuk ke kabinet tak bolehlah senyap saja. Contohnya kita tak boleh terikut dengan gaya orang politik, ya. Jadi kalau boleh mereka ni memberikan pandangan yang tampaknya jujur dan memberikan perspektif yang baru supaya kabinet tahu apa sebenarnya yang ada dalam dunia korporat itu sendiri, apa perspektif networking dia. Contohnya bila duduk dalam dunia korporat dan pada masa yang sama sekarang ni masuk dalam kabinet, maka networking yang ada ni, sama ada di peringkat antarabangsa ataupun di peniaga-peniaga di peringkat domestik ni, boleh memberikan usul yang positif supaya kerajaan mengambil tindakan dalam bentuk dasar ekonomi, dasar untuk kita rangka sesuatu benda yang meyakinkan pelabur DDI dan juga FDI ni. Ya, kalau kita melihat bahawa keyakinan kita kena faham, ya, bahawa apabila korporat ini berdaya maju, mereka mampu menzahirkan ruang pekerjaan yang lebih supaya sumber manusia kita ini juga berkait dengan kementerian nanti, ya, Kementerian Sumber Manusia dan sebagainya, ya, termasuk juga ada aspek pencukaian. Apabila buruh kita bekerja contohnya sebagai dalam pelbagai bidang, sama ada secara profesional ataupun secara buruh kasar, ya, mereka tetap membayar contoh cukai SST, pencukaian sebagainya, itu berkait dengan Kementerian Kewangan. Ya, kemudian kita nak buat pembangunan baru sebagai berkait dengan JKR juga. Jadi ini ada rangkaian. Jadi penglibatan orang-orang baru ni, terutama freshie yang daripada korporat ataupun lain-lain sektor, untuk memberikan pandangan dan input dalam kerajaan tu, mereka ni seolah sebagai perunding antara korporat, rakyat dan juga kerajaan tu sendiri. Jadi kita makan dia tak menjadi boneka lah bila masuk dalam kabinet. Kita tak boleh anggap bahawa masuk dia kena yes saja. Tetapi membawa satu perspektif sebagai perunding kepada sektor-sektor ni supaya kerajaan dapat jadi kerajaan yang responsif terhadap keperluan semasa dunia korporat yang berbagai sektor ni. Berbagai sektor ni sedang menanti supaya dasar yang ada itu boleh diteruskan tetapi dijalankan dalam bentuk yang lebih komprehensif dan juga
cepat dapat dilaksanakan supaya pertumbuhan tu dapat dicapai dan kita dapat menjadi sebuah negara yang lebih berpendapatan tinggi itu sendiri. Banyak sebenarnya sektor-sektor macam Dr. Zul sendiri kesihatan, kalau kita lihat dia bukanlah seorang yang suka main-main dalam perkhidmatan dia. Kalau kita lihat imbau kembali kes rokok, vape dan sebagainya, beliau begitu tegas sehingga di restoran, warung, even di parlimen tu sendiri saya masih ingat di parlimen tu sendiri pun mereka ahli-ahli parlimen ni lari sebab kena saman dengan meriu kesihatan ni, sebab tindakan tegas itu diambil sewaktu beliau menjadi Menteri Kesihatan yang tak dapat dilakukan oleh menteri-menteri kesihatan yang lain. Jadi sifat apologetik, sifat terlalu menumpukan kepada politik. Kalau kita buat begini rakyat akan tak suka, rakyat tak undi dan sebagainya. Jadi itu tak ada pada Dr. Zul, saya ingat. Dia lebih kepada menjalankan tugas. Kalau tugas kesihatan tu memang tugas betul-betul untuk memastikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat itu berjalan dan terurus. Pada masa yang sama kita lihat juga dasar-dasar yang positif sedang dilakukan juga oleh Kementerian Kesihatan tu yang boleh beliau teruskan sebenarnya. Dan banyak lagi lah kementerian-kementerian lain yang perlu diberikan perhatian serius supaya penambahbaikan perkhidmatan itu dapat dilakukan dan membawa imej yang baik kepada Sekretariat Perpaduan dan juga Kabinet hari ini. Ya. Dr. Shukri, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak meneliti bagaimana usaha dan juga pembentukan kabinet yang baru ini, rombakan yang dilakukan ini dapat memacu Malaysia terutama dari segi ekonominya, memfokuskan ekonomi baru seperti hidrogen, carbon capture dan banyak lagi, dan termasuklah ianya perlu seiring dengan dasar-dasar penggerak sebagai penggerak kepada dasar-dasar yang diumumkan sebelum ini, kerangka ekonomi madani, NIMP, NETR dan sebagainya. Tapi itu akan kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Bertemu kembali, kita masih lagi memberi fokus tumpuan perbincangan kita berkenaan dengan pasca rombakan kabinet, dan hari ini mesyuarat pertama kabinet pasca rombakan dilakukan ataupun dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan masih lagi bersama saya menerusi Google Meet untuk kita mengadakan ataupun mengulas dengan lebih lanjut berkenaan dengan pasca rombakan ini Dr. Mat Shukri Shoaib, Penganalisis Dasar Politik Ekonomi dan Pengajian Antarabangsa UUM. Doktor, sebelum berhenti rehat tadi saya menyebut berkenaan dengan bagaimana pembentukan kabinet baru ini akan memacu pertumbuhan terutamanya dari segi ekonomi negara, mendatangkan keseimbangan pembangunan fiskal, kesejahteraan rakyat itu masih lagi ada, meningkatkan hasil, dan pada masa sama nak memastikan bahawa dasar-dasar yang diumumkan kerangka ekonomi madani NETR, NIMP dan sebagainya ini dapat digerakkan oleh keseluruhan anggota kepimpinan Datuk Seri Anwar ini. Ya, kalau kita lihat dalam konteks ini, untuk kita menjana perolehan baru, sebenarnya pendapatan kerajaan ni perlu dipacu supaya kita mempunyai cukup, bukan saja kecukupan dari segi kewangan untuk emolumen dan juga pembangunan negara, tetapi pada masa yang sama ialah untuk mencipta perolehan baru untuk masa depan. Kalau kita tetap berasaskan kepada sumber asli, sebagai contoh petroleum sebagai hasil kita, memang dia memacu lebih kurang 25 ke 30% daripada bajet keseluruhan kerajaan setiap tahun. Kalau dulu lagi besar,
40 ke 50%, royalty Petronas saja pun sudah menyumbang banyak kepada bajet negara. Tetapi perolehan baru bukan saja bersifat percukaian. Kalau kita selalu kita ingat lagi fasa apabila SST dan GST ni dijadikan senjata politik. Hari ini saya fikir aspek percukaian ni tak boleh lagi dijadikan bahan politik. Dia sepatutnya kita adakan struktur percukaian yang lebih inovatif, bersifat inovatif, dan perbelanjaan juga yang bersifat bukan saja berimbang. Kerajaan perlu berbelanja sama ada dalam sektor hutang, tapi kita melihat hutang kita lebih kepada hutang sektor dalam negeri, itu utama yang menyumbang hutang ni. Contohnya kita boleh berhutang dengan KWSP dan juga GLC yang ada, seperti kalau kita lihat beberapa GLIC yang besar, mereka boleh melanggan bond dan sukuk yang dikeluarkan oleh kerajaan itu sendiri. Jadi ini kena ada keyakinan, sebab itu ada penarafan di peringkat antarabangsa. Penarafan kita tak boleh jatuh. Kalau penarafan kita jatuh, apa yang berlaku ialah kadar untuk bayar balik sukuk itu akan lebih tinggi, dan pelabur tidak akan yakin dengan prestasi untuk bayar semula modal dan juga keuntungan atau dividen daripada sukuk yang dikeluarkan oleh kerajaan. Sebab itu penarafan di peringkat antarabangsa, rating agencies ni penting untuk kita kekalkan tahap grade yang tinggi, grade A dan sebagainya. Jadi disebabkan itu saya fikir ini akan terbentuk apabila dasar dan keyakinan kita kuat. Kita beruntung, kerajaan kita melihat kita tak seperti negara-negara lain yang menghadkan. Contohnya kita lihat kepada negara-negara jiran kita yang menghadkan jawatan presiden sebagai contoh kepada 2 penggal sahaja. Jadi apabila camat 2 penggal itu, gabungan parti politik baru kan kena dibentuk supaya presiden, naib presiden mereka itu selari dengan kepimpinan yang sedia ada 2 penggal sebelum itu. Tetapi kalau kita dalam konteks Malaysia ni, sekiranya kita ada kerajaan yang cukup stabil, keyakinan pelabur itu akan kuat kerana mereka tahu dasar itu akan terus terlindung. Dasar dan juga apa yang hasrat visi kerajaan itu akan berterusan. Jadi disebabkan itulah kita kena ada kekuatan di sektor eksekutif dan juga birokrat ni untuk memastikan supaya pelaksanaan apa saja yang diusulkan oleh kabinet, dasar jangka dari segi belanja. Kita ada 3 tahap, belanjawan, dasar jangka pendek dan jangka sederhana lah. Jadi dan juga jangka panjang. Jadi ketiga-tiga yang disebutkan oleh Haris tadi, dasar ekonomi madani dan sebagainya tu. Jadi seiring dengan bajet, dasar jangka sederhana dan juga jangka panjang. Jadi sebab itu kita ada bajet, kita ada rancangan Malaysia. Rancangan Malaysia itu jangka sederhana 5 tahun. Kemudian jangka panjang, dasar ekonomi yang bersifat contoh 20 tahun, 30 tahun. Jadi elemen ekonomi ini bukan hanya kita lihat kepada bajet tahunan saja, tetapi dia berterusan kerana projek-projek yang masuk dalam rancangan Malaysia itu akan diterjemah melalui pemberian melalui bajet. Jadi di situlah kita akan lihat. Sebab itu kita dah ada contohnya kemasukan antara tokoh lagi ialah Datuk Johari Gani daripada UMNO. UMNO daripada Barisan Nasional 30 orang ahli parlimen, dan hari ini Barisan Nasional ada lebih kurang 12 orang anggota dalam kabinet, termasuk menteri 7 dan juga timbalan menteri. PPRS pun ada seorang menjadi timbalan menteri. Jadi sebab itu dalam konteks itu kita lihat pula kemasukan bekas menteri sebagai Gobin Sing Dio yang berpengalaman dulu masuk balik dalam kabinet. Jadi dia akan jadi perimbangan antara yang lama dan yang baru ni. Macam Datuk Johari, peladangan dan komoditi ni sangat penting kerana kita berhadapan dengan situasi yang memerlukan China, India membeli lebih minyak sawit contohnya, lebih daripada Malaysia. Kita tak tengok hanya petroleum saja, contoh minyak sawit penting supaya stok yang kita ada itu supaya tidak jatuh harga sebagainya, kena create permintaan yang lebih tinggi, terutamanya daripada pengguna. India contohnya, China, populasi yang ramai yang mampu untuk consume lebih keperluan untuk mereka gunakan komoditi yang kita hasilkan. Getah sebagai contoh, getah pasaran niaga hadapan mungkin perlu diolah semula. Dominasi ringgit mungkin kita tak boleh kekalkan harga getah itu, tetapi sawit kita kena kekalkan supaya dia menjadi sumber perolehan yang tetap kepada negara. Itu pentingnya peranan Datuk Johari Gani ni, sebab dia mempunyai pengaruh yang kuat dan merupakan tokoh korporat yang berwibawa dalam UMNO itu. Kita tengok Big Five UMNO ni daripada contohnya kita lihat
naib presiden seperti Datuk Seri Khalid sendiri hari ini menjadi Menteri Pertahanan merupakan satu aspek yang cukup kuat kerana kita ada sentimen yang kuat terhadap Laut Cina Selatan sebagai contoh sampai ada cadangan supaya Laut Cina Selatan tu ditukar nama kepada laut campur ataupun Laut Asia dan sebagainya lain-lain supaya tidak memberikan gambaran bahawa China perlu menguasai laut tersebut. Jadi cabaran konflik laluan perdagangan ni ada perkaitan antara sesama lain. Sebab itu dalam aspek pertahanan juga seperti mana contohnya peranan yang dimainkan oleh Datuk Seri Khalid tu, dasar Kertas Putih Pertahanan. Sebagai contoh, dasar Kertas Putih Pertahanan ni sedang diperhatikan oleh bukan saja ahli akademik tetapi juga dibawa untuk dinilai oleh sektor pertahanan tu sendiri. Kertas Putih Pertahanan ni memberikan gambaran bukan saja soal dasar tapi soal inventory dalam pertahanan, kebolehgunaan jentera-jentera yang telah ada tu. Saya sifatkan sebagai jentera kerana kita ada isu-isu contohnya dari segi inventory, daripada perolehan masa depan apa yang kita perlu. Contohnya sekarang ini kita isu contohnya senjata yang bukan lagi bersifat jentera berat seperti drone dan sebagainya. Jadi benda-benda itu, inovasi ini perlu dibawa dalam bentuk kabinet ni dalam bentuk dasar yang baru supaya dia memberikan keselarasan yang baik. Jadi dalam konteks itu juga inovasi boleh dilakukan oleh peranan Datuk Seri Zamri contohnya sebagai Menteri KPT yang baru. Kita ucap tahniah lah, saya pun duduk di universiti ni. Jadi kita melihat bahawa dasar-dasar penerusan antara berbagai-bagai sektor ni merentas gabungan parti politik dalam kabinet itu sendiri boleh kita harapkan mencerminkan satu nilai tambah yang baru supaya pembentukan suatu rancangan yang lebih bersifat jangka panjang dan futuristik ini dapat terbina. Ya, Doktor, sudah tentu umum akan menerima rombakan ini sekiranya kerajaan dapat meyakinkan dari segi tujuannya, terutama dalam memperkemas daya penyampaian kepada rakyat sendiri. Okey, Doktor, nampaknya sekian sahaja perbincangan kita untuk waktu ini. Selepas ini, insyaAllah dalam masa-masa akan datang kita akan terus memberi fokus tumpuan gerak kerja dan juga akhirnya adalah penyampaian supaya rakyat jelas dengan dasar-dasar yang diumumkan sebelum ini, pelaksanaannya itu dapat dinikmati dan juga dirasai oleh rakyat. Sekian, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Mat Shukri Shoaib, penganalisis dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa UUM, berkongsi pandangan dan juga cetusan idea. Sekian sahaja pantau belanjawan untuk waktu ini. Kita akan terus bersiaran dari semasa ke semasa dan perkembangan lanjut pasca rombakan kabinet dalam buletin-buletin awani yang seterusnya. Sekian sahaja untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.